Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Okey, apa yang kita nak buat ni sebenarnya sesi ni seperti mana saya pernah sebut dalam perbincangan kita sebelum ini. Yang saya nak react kepada kesilapan-kesilapan yang saya lakukan ketika dalam melakukan perbincangan kuliah dan sebagainya. Biasalah manusia terutama yang penuh dengan kelemahan ni ada silap-silap dia. Jadi sentiasa akan ada insya-Allah dekat dalam YouTube kita ni, channel YouTube Abiku Training Center ni, bila ada masa saya akan lihat mana ada kesilapan dia. Saya tak react video orang lain, saya react video saya sendiri. Saya react apa yang saya cakap lah kepada diri saya sendiri. Tapi saya tak tunjuklah video apa, cuma saya cakap apa kesilapan yang ada yang pernah saya buat kan. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan sama yang lihat, boleh yang mana jangan teruskan mana yang tersilap tu. Okey. Antaranya yang pernah saya buat misal minggu lepas misalnya, dalam kuliah saya di page Coach Alan Asriah, di mana ketika kita bincangkan berkenaan doa berkenaan sabar misalnya. Ada saya sebutkan bahawa perkara pertama yang saya nak sebutkan ialah pembetulan yang saya nak buat. Saya sebut Umar Ibn Al-Khattab ni dia tak lakukan hukum hudud ketika perang. Yang benar ialah bagi saya rujuk kembali ialah dalam sejarah sebagainya, dalam kitab sebagainya, dia kata bahawa sebenarnya Umar Al-Khattab ni dia tak lakukan hukuman hudud, dia potong tangan pencuri ketika musim kekurangan bahan makanan. Gitu macam tu. Maksudnya bukan ketika perang, ketika kekurangan bahan makanan. Itu saya perbetulkan. Tapi pun begitu sebenarnya ada hadis sahih lah. Nabi kata bermaksud jangan dipotong tangan pencuri ketika dalam peperangan. Hadis riwayat Tirmizi dan Darimi. Itu. Jadi Imam Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ini menyebut sebagian ulama berpendapat bahawa hadis ini antaranya adalah Al-Auza'i. Jadi mereka berpendapat tak laksanakan hudud ketika peperangan menentang musuh kerana dimemanggi individu yang dihukum itu akan pergi menyertai musuh. Jadi itu pembetulan pertama yang saya nak buat dah. Dan kedua pula, ini yang paling saya sendiri rasa macam mana boleh buat silap macam ni. Saya sebut wad dunia itu saya kata dua dunia. Dan saya explain pula, saya kata dua dunia, saya kata dunia yang pertama di dunia ni dan dunia di kedua ialah di akhirat. Sedangkan dunia ya itu adalah dan duniaku lah. Dan duniaku lah. Kita selalu membacakan wa mahyaya wa mamati kan, wa mahyaya dan kehidupanku. Jadi ini satu kesilapan yang menunjukkan saya ini sebagai manusia betul-betul manusia. Ini kesilapan yang tak sepatutnya berlaku lah. Wa dunia. Dua dunia saya kata sebenarnya wa dunia ya dan duniaku. Itu yang pertama insya-Allah. Nanti ada yang ketiga. Ini dah lama dah ni insya-Allah. Nanti kita tengok semula insya-Allah. Okey, yang ketiga ini dah berlaku lama dah juga ketika saya beri talk dekat perbincangan tentang doa juga. Ketika ada soalan di page Coach Alan Asriah juga, berkenaan saya ada sebut tentang antara yang boleh kita buat ialah sedekah untuk orang yang telah meninggal, terutamanya ibu dan bapa lah. Dan itu maksudnya kita sedekah atas nama orang yang telah meninggal dan ada hadis untuk ibu, untuk kedua orang tua kan, kalau tak silap. Jadi antara soalan yang ditanya ialah adakah dia akan mengurang pahala kita. Jadi saya jawab tidak mengurangkan pahala, tidak mengurangkan pahala kita. Dan saya sebut pun hadis yang hadis lain yang berkenaan yang satu orang yang buat amalan, dia itu memulakan amalan yang baik, kemudian orang yang ikut, orang lain dia akan dapat pahala juga tanpa mengurangkan pahala orang yang buat amalan tu. Tapi saya ambil hadis tu letak kat situ. Saya rasa tak sepatutnya saya buat macam itulah. Sebab tu hadis lain. Tetapi jadi saya kata tak kurangkan pahala. Tapi sebenarnya pandangan itu ada, pandangan yang tidak mengurangkan pahala itu ada. Jadi kita baca sedikit. Dia kata ada sebagian ulama Hambali mengatakan jika seorang membaca Al-Quran dan dekat dengan mayat atau menghadiahkan pahala untuknya, maka pahala tetap menjadi milik yang membaca
Sementara posisi mayat seperti yang hadir tempat bacaan Al-Quran dapat juga, sehingga diharapkan dia mendapatlah rahmat. Jadi di sini maksudnya maksudnya tak hurangkan pahala lah, wallahu a'lam. Jadi juga, tapi kita cuma nak faham konsep pahala tu dalam Islam. Ialah keikhlasan seorang melakukan adalah rahsia Allah yang dibuka di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tak ada siapa yang dapat mengetahui hakikat pahala ni, hatta malaikat sekalipun. Misalnya pahala baca Al-Quran adalah bukan satu kalimah tapi huruf demi huruf. Kemudian anda akan diberi pahala kerana berbakti kepada kedua ibu bapa. Pendeknya, sifat Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Ghani ini sudah cukup melegakan siapa yang berurusan dengan pahala Allah, dan dia janjikan ganjaran tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana pakar matematik kerana terlalu luas besar. Dan ini juga menunjukkan bahawa kita pun tak tahu bagaimana urusannya, adakah pahala kita berkurang dan sebagainya. Tapi ada yang kata, tapi ada pandangan yang mengatakan bahawa dia berkurang. Tapi saya tak jumpa dalam kitab, cuma dengar ada At-Tazkirah mengatakan bahawa dia berkurang sebenarnya. Dia berkurang. Dengan kita niatlah, sebab tu kalau kita nak niat sepenuhnya, pahala kita dia akan orang yang masih mati itu akan dapat sepenuhnya. Kalau kita kata separuh lah. Cumanya kita sendiri tak dapat nak ukur sebenarnya bagaimana. Mungkin kita tak dapat, ada yang mengatakan bahawa pahala kurang tapi dapat pahala berbakti kepada ibu bapa. Macam kita sedekah duit kan, kita sedekah duit berkurang duit tapi kita still dapat pahala, macam itulah. Tapi tapi ada mengatakan menurut ulama Hanafi, pendapat yang terpilih adalah tidak makruh membenarkan pada pembaca Quran untuk baca Al-Quran di kubur. Ini pandangan lain, cerita lain lah pula. Di dalam pembicaraan masalah haji, mereka mengatakan bahawa seorang itu boleh menjadikan pahala amalan yang untuk orang lain, baik ibadah solat, puasa, sedekah atau lain-lain, dan perbuatan itu tidak mengurangkan sedikit pahalanya. Ini dipetik daripada Al-Bahru Ar-Ra'iq Syahr Kanz Al-Daqa'iq. Jadi ulama bermatahrin berpendapat bahawa tak mengapa baca Al-Quran, berzikir serta hadiahkan pahala bacaan kepada si mati, bahkan si membaca juga akan mendapat peroleh pahala. Jadi kita katakan tadi, saya katakan bahawa tidak mengurangkan pahala, tapi sebenarnya ada pandangan para asatizah kata-kata kurangkan pahala. Kurangkan pahala dia. Cuma kita katakan tadi, soal pahala ni satu benda gaib, kita tak tahu bagaimana sebenarnya. Mungkin kurangnya pahala tu tapi dapat pahala yang lain. Macam tadi ada pandangan, ada seorang asatizah dia kata kurang pahala tetapi dia dapat pahala berbakti kepada ibu bapa. Kita pun tak tahu mana, mungkin lebih lagi daripada pahala yang dia sedekahkan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tapi saya kena betulkan sebab saya kata tadi seolah-olah macam memang tak kurang, confirm daripada Nabi kata tak kurangkan pahala, itu saya kena betulkan dah. Wallahu a'lam. Jadi kalau tuan-tuan ada nak sebarkan video ni, sebarkanlah seluas-luasnya bagus supaya orang tahu mana kesilapan yang kita buat. Jadi saya akan terus lihat lagi apa-apa kesalahan dan saya terus akan react dengan kesalahan yang saya buat, saya betulkan. Mudah-mudahan ia menjadi amalan yang baiklah kepada kita semua, manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan itu saja, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jangan lupa subscribe channel kami, iaitu channel Al-Biqai Training Center. Terima kasih banyak.